wabarakatuh. Kita discuss berkaitan dengan question competition ni lah. So dia ada 9 muka surat. 9 muka surat dengan ada 9 exhibit. 9 exhibit ada financial statement 2003-2025. Tapi dia latest punya ni 2007 lah dia punya cerita. Dia tak ada 2004-2005 punya maklumat lah berkaitan kewangan tu. So actually ni one of the CEO ni CEO tak adalah baru, tapi dia macam dia nak tengok dari segi ni company Hydro ni company macam kat Malaysia ni TMB lah tu. Tapi TMB ni more to federal. Kalau kita nak tahu ni lebih kepada Sabah Electrical atau Sarawak punya. Negeri yang uruskan. Macam kita Semenanjung ni satu je TMB, tapi kalau Sabah Sarawak masing-masing ada dia punya supply elektrik sendiri. So, orang tak ada sana tak ada TMB tau. Jangan terkejut So, kalau kita nak tengok kes yang berdekatan kat mata ni Sabah dengan Sarawak punya electrical lah. So sekarang ni dia punya main business dia, kalau dia ikutkan dia ada dua pecahan organisation lah. Satu dia power generation utility dengan satu lagi transmission lah. Ni technical lah actually, benda ni technical. Kita kena fahamkan term-term dulu, nanti kita cari, masing-masing kena carilah term-term untuk fahamkan. Dan 99% dia punya income dia, dan satu lagi business ni berkait pasal telecommunication. Tapi actually dia ada business transmission dengan distribution dan telecommunication. Tapi 99% dia tu datang daripada transmission distribution. So dia ada beberapa isu lah kat sini. Isu yang pertama berkaitan dengan kita sedia maklum lah yang dia cuba nak buat IPO tapi tak jadi kan. First trial dia untuk buat IPO, trial dia antik dia tukar dia punya apa nama CEO dia, tapi CEO dia ni pula orang kata apa, dia konon dia amalkan jugalah ERM ni semualah. Tapi dia tak ada cerita pun berkaitan dia nak buat apa. Cuma dia hanya teruskan macam biasa untuk buat investment planning, balance scorecard semua tu macam biasalah. So dia tak ada cerita pasal IPO. IPO ni dia cerita pada tahun 1998 kot ataupun sebelum tu lah. April 2020. April 2002. Itu dia punya target untuk IPO, gagal, tak jadi. Lepas tu second trial pun dia lantik, bukan second trial lah. Dia CEO baru ni teruskan dia dengan apa yang ada. Lepas tu cuma kita bila rangkumkan, aku rangkumkan bila kita tengok dia punya cerita dia. Dia political issue dia memang agak tinggi lah. Sebab political ni dia selalu akan masuk campur. Okay, just nak beritahu lah apa tempat dia ni dekat Kanada. Toronto ni dia punya capital city dia lah, dia punya provinsi dia ialah Ontario lah. Kita sedia maklum lah, Ontario ni Perdana Menteri yang sekarang ni, Perdana Menteri yang orang kata temu yang temu dia tu dia asal daripada Ontario lah. So kita boleh tahulah nature orang-orang sana ni agak-agak semuanya orang political, orang-orang yang agak melawan lah segala atau tak betul ke benda, agak labor union dia agak kuat lah labor union dia kalau kita tengok first dia dah, kalau dia yang apa si second CEO ni cuba nak buat potong orang kata apa cost semua ni lah, tapi agak dia punya action dia tu memberi kesan yang agak ketara pada 2005 tu, di mana 800 employees professional tau buat strike 18 minggu Diorang sana strike 18 minggu, popularitas strike kata buang gitu. So kita nak cerita dulu nature kat sana memang agak orang kata apa suka menentang, bukan menentang lah, kalau union dia agak kuat. So kenapa abang cakap ni, sebab dia itu ada risk kat situ. So political interest, political pula dia nak lebih kepada kontroversi, kata apa? Bukan kontroversi, dia nak beri conservation initiative. Maknanya conservation ni kalau tak silap abang, kalau dia tak nak membazir lah penggunaan elektrik kan. So bila dia kata nak bazir elektrik ni,
Kita tengok bila dalam kempen dia, dia nak pasal energy saving and environmental conservation. Okay, untuk dan diorang agak, government dia orang tak apa setujulah phasing out dia ada buat power plant dia macam dia menggunakan coal fire power plant tau. Power station ni dia punya isu dia ada pollution, high risk. Dia ada high risk sebab dia ada air pollution tau. Government campaign lah, dia ada dua masa. Sebab apa? Kenapa aku cerita pasal government Ontario ni nak cerita benda ni, sebab dia orang ada election 2007 tu. Election 2007 tu dia punya target dia dua, dia punya campaign. Satu, pengurangan jangan pembaziran tenaga elektrik, conservation initiative satu. Lepas tu yang dia tak nak dia risau pasal power station ni. Okey, sebab dia power station ni pasal air pollution, dia melepaskan udara tak apa elok, mendatangkan pencemaran pada udara lah. So coming election year ni dia datang dengan dua strategi, dia kata energy saving dengan environmental conservation. So sekarang ni Ontario ni dia orang memang supply elektrik ni memang menggunakan coal fire power station ni lah. Di samping okey, yang itulah. Tapi bila ini isu utama dia kena tahu election nak dekat, mana yang sama diorang tengah kempen pasal environmental conservation. Ini kita just take note dulu. Apa benda bunyi tu? Oh, okey anak. Dia anak kau bagi tuah 95. Uncle kau datang, jangan kau bagi duit. Okey, tu sambung balik kejap. Okey, lepas tu alright, ni political risk, lepas tu ada financial risk lah. Financial risk ni sebab dia nak IPO ni, dia nak buat dua benda tau. Satu, sebab dia nak upgrade dia punya transmission infrastructure. Kita kena maklum dia banner company ni 1906 tau. Lepas tu dia mana lama lah. So kita boleh agak infrastructure dia punya yang sedia ada ni, plan dia tu masih yang lama. So dia terpaksa dia menghadapi high maintenance cost. That's why financial risk ni agak salah satu yang di samping political risk dengan financial risk ni, ini dua lah yang aku nampak tara lah sangat dia perlu settle down lah. Okay, sebab apa financial risk ni aku tengok dekat IPO. Dia nak buat IPO ni ada dua sebab. Satu, dia ada transmission infrastruktur dengan paying down, dan kena tengok debt due to government. Nampak 4.5 bilion lah. Aku panggil Canada dollar. So bila sebut government, okay, now government pula tengah beri tekanan untuk pasal environmental issue, conservation. Faham tak? Government ada interest kat situ. So dia dalam keadaan sekarang macam mana settle down, dia ada hutang dengan kerajaan pada masa zaman. Kerajaan pula tengah tekan dia pasal upgrade the new one untuk distribution punya method lah, macam mana dia kena buat lah kan. Itu melibatkan kos yang tinggi. So kita tak tahu, maybe ada that government ada intention lain, kita tak pasti. Okay, itu lepas tu government pula tengah encourage dia punya, kononnya dia nakkan campaign untuk energy saving dulu. Dia galakkan lah electricity lah. Energy saving ni maksudnya dia orang guna elektrik ni, maknanya supply terlalu banyak, demand sikit. Faham tak? Itu ada pelaburan, maknanya ada lebihan kat situ lah. Bila supply banyak, demand sikit, so dia nak pastikan energy tu digunakan dengan efisien. Okay, dia perkenalkan satu campaign lah. Kempennya ialah cheap electricity. Maknanya purchase smart TV, aircon, itu mana-mana ada energy intensive consumer device lah. Okey, itu inisiatif diorang lah. Lepas tu kita baru tahu rupanya smart meter ni negara pertama Kanada guna dulu tu. Kita tengoklah dua lah ni. Dua lah. Dia gunakan power cost monitors. Ini dia punya software dia lah. Memang TM ni monitor mark dia. So kita baru sampai lah sekarang, maknanya dah berapa tahun ni, 14 tahun ni. Dah 2006 dah buat. Lama gila lah. So dia kata bila dia orang buat macam tu, lepas tu dia ada buat survey lah dekat dia punya dia punya homeowners show ni. Dia kata memang dia orang dapat reduce lah consumption dia tu. 8%. 8% lah. Itulah. Dalam situasi ni penggunaan lebih, supply kurang aku rasa. Betul tak? Sebab apa dia cuba penggunaan lebih, dia cuba kawal kan. Ialah penggunaan lebih ni, supply kurang. Betul tak yang cuba sampaikan ni? Kita kena fahamkan di term-term tu supply dengan demand berkaitan electricity ni. Betul tak? Dia penggunaan lebih aku rasa, demand ni lebih. Sebab dia
amalkan kempen, bawa logik kan. Kempen ni dengan dia amal kan, betul kan? Logik kan. Supply tu sikit. So itu kita punya keyword lah kena faham dulu. Lepas tu dia memang ada achievement lah. Dia akan dapat award daripada mana government bagi agaknya, because dia orang boleh control dia orang punya masalah ni bila dalam keadaan weather yang ekstrim tau, winter. Selalu ada masalah dekat dia punya infrastruktur. Okay, dia time panas memang dia naik lah, tapi tak ada masalah pasal dia punya infrastruktur. Tapi bila extreme winter ni memang problem dia punya infrastruktur lah. So bila ada problem dia orang, tapi dia dapat settle down benda ni dengan baik lah. So dia punya target customer satisfaction ni, kalau kita tengok siapa nama CEO dia ni, Laura Formosa. Formosa apa sebenarnya spelling ni? Laura Formosa. Yang tak ada pula. Formosa. Dia punya target Formosa. So, dia punya target dalam tempoh berapa tahun tu dia nak 90% lah customer satisfaction kan. Sehingga dia punya pencapaian yang dia target dapat 86% lah. So dia ada dia punya cara lah macam mana dia capaikan customer satisfaction tu. Maybe dia ada distribute dia punya questionnaire ke, ataupun tak tahu macam mana. Maybe atau customer boleh complain ke, kita tak tahu macam mana dia punya control lah. So untuk award pasal bila dia ada masalah teknikal, dia orang boleh settle down. Maknanya tak ada masalah lah, dia dapat award tu lah. Tak ada complain yang banyak lah. So kita pergi lagi next punya ni. So dia ada come out dengan beberapa strategic plan lah. Okay, dia strategic plan dia yang pertama, dia nak pastikan dia punya the best safety record lah. Elektrik ni memang kita tahu safety lah nombor satu kan. Dia itu tak boleh kompromi lah kan. Sebab dia berurusan dengan benda nyawa kan. Silap sikit ni lah. Dia target best safety record in the world tau. In the world, bukan tempat dia, in the world. So lepas tu kedua pula top quartile transmission. Ini abang tak faham abang dia maksud dia. And distribution reliability. Mungkin Tok kau boleh study sikit lah pasal pada trade kau faham sikit, nanti kau boleh cerita sikit. Lepas tu 90% customer satisfaction all segments. Dia target semua segmen dia. Ketiga, top quartile employee productivity. Okay, and then operating efficiency and get A credit rating. So dia itu kita tahu dah kenapa dia nak dapat A credit rating. Then last dia akan ada satu lagi penyelesaian intended negotiate a long term deal with unions. Nampak tak? Intended negotiate a long term deal with union. Maknanya kita dah tahu dah union dia ni kalau kau tak betul-betul buat, dia memang masalah. Sebab dia cakap dia orang menghadapi masalah workforce reduction under previous CEO dengan 18 minggu dia punya strike. Lepas tu, ialah sebabkan CEO tu pun ada masalah reputation sebab dia ada masalah rasuah kot. Dia ada bagi dia punya secretary duit lah. Belanja business expense dia guna company punya $45, $45,000 lah. Untuk claim dia punya individual punya. So, kita nak salah. Okay, baru cerita tentang enterprise risk management. Okay, dia punya chief risk officer dia John Fraser Okay, John Fraser dia cakap dia ada 3 phase lah. Dia memang mengamalkan enterprise management ni. Dia beri confident lah. Yang pertama berkaitan risk workshop dengan Delphi Method. Delphi Method ni tahu macam mana cara dia. Dia akan ada satu, dipanggil semua dia punya team management dia yang mana terlibat dengan masing-masing risk area kan. Okay, semua department yang terlibat. Okay, dia akan ada satu sesi one by one punya bagi tahu face to face punya face to face interview tak salah aku. Dia dipanggil vote face to face punya. Dia akan cerita dulu. Okey, macam ni kita panggil macam ramai-ramai ni. Okey, aku department aku cerita sekian, kau pun cerita sekian. Lepas tu pula dia ada vote. Okey, dia vote dia pula dia punya style dia. Okey, kalau katakanlah aku cerita pasal, okey dia bagi contoh dalam ni lah. Contoh dia cerita pasal kan. Dia cakap financial, contoh. Okay, aku cerita lah ni method for voting tau. Dia memang dia cerita pasal voting. Mana setuju tak setuju tau. Okay, ni aku bagi 5 markah, ni aku bagi 4 markah. Itu contoh review method tu. Dia memang dia itu salah satu method dalam risk assessment punya tool. Review method ni ialah risk assessment tool. Okay. Salah satu contoh dia kata ni financial punya manager cakap lah. Dia kata ayat dia, the time we had an oil spill
it cost 10 million to clean up. Okay, dia bagi tahu sini one I call it 4. Maknanya kalau kau tengok muka surat 5 tu moderate, major, severe and worst case. Okay, financial ni kata kalau lah dia perlukan keluar 10 juta untuk bersihkan oil spill ni pencemaran minyak di air kan, betul tak? Tak silap abang lah. Dia bagi 4. Maknanya severe. Severe ni apa maksud severe Lupa nak check dalam. Check kan apa maksud severe ni. Lepas tu environmental ni pula dia severe. 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 Macam mana sebut? Serius jugalah, serius. Serius lah. Serius kan. Teruk okey. Dia kata teruk lah okey, lepas tu betul kalau environmental pula berkaitan specially dia beritahu dia ada 2. Satu, kalau local price kata dia setakat local price dia bagi 3 je lah. Major dia kata. Tapi kalau pergi national price jadi 4. Lepas tu kalau itu dia punya contoh lah. Kena faham apa 3 apa 4 ni. Ini likelihood dia kena tengok, kalau tengok risk dia ada likelihood dengan kesikun tau. Kiraan dia ni, dia ada cara kira untuk tahu berapa, kalau dia ada cara kira dia, nanti you all boleh tengok macam mana cara kira dia. Tapi kita tak payah ke arah tu pun sebab dia dah bagi dah semua sekarang ni. Tak payah kira pun sebenarnya, dah bagi contoh. Cuma kita nak faham cuma sekarang kita rating dia, that word, rating. Okay, rating tu nanti dia dah bagi dah. Kita tak payah kira pun. Tapi just you all tahu apa benda sebenarnya. 1, 2, 3, 4 ni benda lah. Tu abang nak bagi tahu lah. Dia punya maksud dia rating kat sini, kalau isu macam ni, rating dia sekian. Isu macam ni, rating sekian. Lepas tu, at the end, nanti dia ada vote dia akan vote. Dia ada berbanyak kali. First vote, second vote. Tapi dia kata paling tinggi pun 3 vote lah, 3 round je lah. Sebenarnya dia akan sampai, dia nak buat apa untuk prioritize which is the very risk punya part untuk diselesaikan dahulu. Faham tak? Itu dia punya analisa dia. Itu dipanggil Delphi method. Dia ada sesi, maknanya daripada top down, lepas tu kau boleh bercakap, betul, okay, aku vote kat sini. Dia akan bagi markah lah. So itu dia punya salah satu, dia punya macam kita panggil training. Kalau kita kan ada kalau audit ni dia panggil, dah lama aku lupa lah sesi dia tu. Selain brainstorming, dia ada satu lagi sesi dia aku panggil. Lupa. Dia untuk pastikan yang isu ni kita semua setuju. Audit negara pun dia ada argument, dia ada setuju, okay ni tak. Kita call. Lepas tu dia akan yang ni akan diutamakan, dia akan bawah. Macam tu. Risk ni macam tu jugalah sesi dia. So sampailah. So kita dah sedia maklum lah. Lepas tu dia akan setiap ni dia akan buat preliminary action plan lah. Dan dia akan assign manager. Assign manager ni pula setiap risk tu dia akan panggil risk owner. Siapa yang akan dipilih ialah biasanya project manager atau the business of CEO lah. Dia akan jadi risk owner untuk pastikan action plan tu to mitigate the risk. Itu dia punya strategi dia lah. Dia punya cara untuk handle the risk lah. Okay, lepas tu dia adalah dia punya cerita pasal ni. Okay, tengok second phase dia. Okay, dia akan review corporate risk profile lah. Kalau dia kata review risk profile ni, dia kata dia setahun dia buat 2 kali tau. Dekat audit committee untuk pengetahuan juga, si Fraser ni dia juga internal auditor chief internal auditor. So dia samping jaga risk, jaga chief internal auditor. Agak dia macam macam ada something macam tak berapa bagus jugalah, sebab yelah patutnya benda kena segregation kan. Ini kau, tapi dia ada mention dekat sini lah. Dia ada mention. Dia bagi tahu yang strict distinction, dia bagi tahu lah, dia maklum auditing and risk management activity, dia bagi tahu is a straight product line. Walaupun aku bos yang sama tapi benda berbeza. So management punya staff tak boleh attend meeting internal audit, dan internal audit tak boleh attend risk management. Lepas tu all the information tak boleh di-share. Itu dia bagi tahu SOP dia lah. Dia kata kat sini memang the risk memang independent, yang internal auditor pun independent. Aku je, yang lain kerja korang masing-masing. Cuma aku report. Ya, betul lah dekat decision making. Itu dia yang buat decision making, sebab dia pula sebagai yang mengumpul corporate risk profile ni akan diceritakan audit committee. Dekat audit committee tu pun dia ada juga kan. So kita mungkin boleh nampak ada kelemahan kat situ lah. So kata dia corporate risk profile ni ialah
dia akan ada satu, orang kata apa, interview setiap setahun 2 kali tu 30-40 eksekutif lah untuk dapatkan maklumat tentang annual business plan, risk workshop. Dia panggil risk workshop lah. Dalam risk workshop tu, workshop macam kita orang pun ada workshop juga. Dalam tu dia ada buat Delphi method lah. So dalam dia punya ni, dia akan cerita lah apa benda risk profile tu. Kita tengok dekat figure A lah. Resources ni dah bagi tahu kan. Ni elemen-elemen penting dia lah. Ini benda lah yang kita akan highlightkan apa yang paling orang kata apa, paling risk lah. Kalau tengok kat situ government policy uncertainty tu, itu salah satu benda yang memang aku rasa kena diangkat lah. Di samping adequate electricity supply, performance, productivity and people. Tapi dia tak cerita pun pasal finance kat sini. Just tengok tu dulu. Lepas tu kita next punya ni present. Okay done. Dalam dia punya monitoring tu, dalam dia punya review tu, adalah terlibat CFO pun ada terlibat kan. Lepas tu Chief Regulatory Officer yang melibatkan untuk undang-undang pun ada terlibat dalam dia punya resources tu lah. Dia dapat maklumat daripada diorang-diorang. Maknanya dia nak bagi tahu yang reliable lah maklumat dia tu. Yang aku faham lah. Lepas tu dia pergi phase 3 ni, ni dia punya risk based. Ni salah satu benda yang dikata risk based investment, appraisal and planning. Maksudnya dalam apa-apa investment yang diorang nak buat lah, dia punya spend berkaitan dengan capital, physical capital ni bukan sikit-sikit lah. Bahkan 1 bilion jugalah setahun. So dia kata dia akan prioritaskan, dia nak allocate the resources ni, dia akan prioritaskan which is yang paling kena buat. Baru dah dia turun ke bawah dia punya bajet dia tu. So dia ada buat lah dia punya ni, tapi dia ada argument dekat sini lah. Argument dia tak berapa setuju dengan tak silap aku kat sini engineer, biasalah orang teknikal kan, dia akan ada dia punya argument. Dia pula orang management ada argument dia, ada wujud argument kat situ. Dia kata ada proposal rank bug. Aku tak faham maksud dia apa. Nanti kau boleh tengoklah apa maksud dia agak-agak kat situ. Nanti kalau you all faham, you boleh dekat muka surat page 8. Apa maksud the bank the bug? Bank for aku the tak buck. faham kat situ. Bank for the buck index. Dekat 1, 2, 3 4 1, 2, 3, 4 dekat tulisan ke dalam sikit tu ada 2 atas. Itu si itu Fraser minta kan. Itu Fraser, tapi kalau engineer punya kata kau tengok yang nombor 2 yang perenggan. Hello dengar. Ya, ni yang punya team. Ya, betul. Betul. Engineer? Betul. Ya, tapi maybe benda tu tak datangkan untung kan. Ya, faham.
Okay, betul. So dekat sini ada percanggahan lah kan. Dua-dua profesional. Okay, so kita pergi meeting dia. Okay, meeting ni dia antara betul. Alright, setuju So kita pergi kepada meeting dia lah. Meeting ni memang terlibatkan Laura CEO dia dengan John Fraser ni lah. So bila kita tengok Laura ni CEO dia ni memang agak tegas lah. Satu berkaitan dengan spending. Safety nombor satu, safety objektif satu. Lepas tu spending control issue satu. Sebab dia akan diaudit jugalah Provincial Auditor General sebab dia terlibat government punya duit kat situ kan. So lepas tu dia kata premature equipment failure. Benda ni dia si CEO ni maklumkan lah. Itu daripada going forward ni. Government uncertainty due to the impending election in October 7. Dia pun dia dengan government dia tak boleh buat apa. Dan modal yang sama government ni pun ada ini yang dia bisa plan Ulang balik bang. Government ni tengok cakap sekejap. Putus lah bang. Yalah. Testing. Hello. Dengar tak? Okay, dengar Alright. Okay, lepas tu ini government issue lah, political issue yang berkaitan dengan election tadi tu. So ini dia highlight dekat belakang ni lah, muka surat 9 ni. Ini aku rasa ini dia priority yang political ni, ini priority yang dia perlu selesaikan lah, political risk ni. Macam mana dia kena plan. Tu aku cadang tadi, kita kena cari, kan dia ada buat yang plan tadi tu. Coil power station tu kan, maybe kita kena cari alternatif. Kita boleh suggest kan infrastruktur dia pun memang dah lama kan, maybe dia kena buat new transmission and distribution. Dia kena buat capex lah, new capex maybe besar kan, untuk to ensure dia punya, untuk dia boleh develop plan yang baru yang lebih more to environmental punya friendly. Maybe ada kat situ, kita kena cari, kita tak tahu itu kat recommendation nanti tau kat belakang, sebab kita highlight pasal political dengan finance risk lah. Ataupun you all boleh baca nanti, you all tengok kalau selain dua risk ni, kalau you argue ada yang lain, you all bagi tahu. Kau rasa contoh kau tengok tu kan, aku rasa ini isu pasal reputational risk perlu dibetulkan. Kau cakap lah, kau cadangkan, maybe kita boleh betulkan balik. So sekarang ni yang belakang-belakang ni pula semua exhibit dia lah, dia bagi dia punya rujukan dia lah, yang apa dia punya workshop yang dia dah buat, hasil kerja dia semua dekat belakang ni lah. So dekat sini lepas tu financial statement dia, itulah exhibit yang kita tengok lah. Lepas tu kita tengok lah yang shortfall of dia punya supply dia problem, demand sekian, supply sekian.
So dekat situ kita tahulah bila kau gunakan, maybe gunakan teknologi lama kan, dengan maybe dia guna teknologi lama, dia tak boleh supply dengan banyak lah. Kita kena pasti yang dia guna sekarang ni teknologi membantu dia punya business. Adakah dia perlu find alternative business yang baru. Kita tak tahu Malaysia ni guna pakai apa, kita pun tak tahu. Maybe kita cari. Itu benda itu memang arang batu lah tu. Sekarang pun memang arang batu. Dia memang ada arang batu. Sekarang yang ini arang batu lah ni. Yang aku cakap ni tu arang batu lah. So aku tak tahu apa benda yang dia boleh guna untuk pastikan environment. Maybe lah, itu kita kena tengok lah. Dia maybe kena buat investment baru ke apa benda, kita kena tengok. Lepas tu kita tengok juga doktor ada share yang maklumat-maklumat yang kita boleh tengok, yang kita rasa kita boleh, orang kata apa, alamak, kita boleh resap lah, kita boleh ambil. So, itu penerangan, first sesi ni selesai. Alright, kita next sesi, iaitu pengagihan tugasan dahulu. Alright, buka pengagihan tugasan dekat question dia, question 1. Aku briefly saja sebelum kita nak agih-agihkan. Question 1 ni lebih kepada terminologi dengan risk management proses. Yang doktor dia bagi share gambar-gambar tadi pada satu proses tu. Dia nak cerita, dia nak cerita je sebenarnya. Kita dah tahu tadi, contoh ada communication and consultation 1, itu kat mana dia dah buat. Faham tak? Apa tu risk assessment, kat mana dia dah buat. Risk identification, apa benda dia dah buat. Faham tak? That company dah buat apa. Contoh. Itu dia punya cerita lah. Yang pertama. Itu aku kata, itu dekat situ aku estimate 2 muka surat. Sebab apa dia panjang tu, dia bukan sikit. Lepas tu kedua, aku dah tengok dah 2018 2009. Yang mana 2009 MPC ada buat tu. Lepas tu yang doktor share tu, aku tengok dia tak ada apa pertukaran buka situ. Sama je. Cuma terminologi tu aku tak tahu dia dah berubah ke tidak. Itu tak pasti. Terminologi ni ada nama-nama dia. Contoh dekat situ aku tengok risk owner, apa dia punya terminologi dia, apa maksud dia. Faham tak? Dia ada dia punya terminologi dia lah, ada dia punya tu. Ni macam apply the concept tau. Dia ada risk management concept yang that company dah buat, kau apply kan. Faham tak? Kau kena tengok kat apa dia dah buat. Itu je. Kedua, alright, highlight any statement or any part in the case which may illustrate the use of risk appetite and risk tolerance concept. Ini kita nak transfer risk ni. Kan? Dia ada buat tak? Kena faham dulu apa maksud risk appetite dengan risk tolerance concept ni. Dia nak transfer the risk ni. Macam mana cara dia? Yang aku faham transfer the risk. Yang itu aku cadang setengah page je. Sebab dia suruh highlightkan statement tu. Lepas tu illustrate dekat mana. Faham tak? Yang kedua, yang soalan nombor 3 pula. Please identify which risk you think is the most critical. Which most critical to the company in their current circumstances and their near future. Provide your arguments clearly and shortly. Nampak? Clearly and shortly. Itu pun sebenarnya dia tak boleh panjang. So, itu pun aku providekan setengah muka surat saja. Faham? So, kalau kita setengah muka surat je. Most critical. Most. So, aku cadang satu cukup. Tak payahlah banyak. Buat apa nak beli banyak? Lepas tu, dia nak tanya kita nak argument kita apa. Sebab aku nampak memang political ni. Political pula apa benda dia nak buat. Kita dah nampak dah political punya game sekarang ni. Political nakkan 2 benda. Aku sekarang pasal energy saving. Energy saving kalau kau nak minta lebih sekarang ni, itu macam-macam campaign kan. Mana? Nampak kan? Kita dah tahu dah politik punya game macam mana kan tu kan. So benda-benda tu kita boleh cerita. Adik-adik ni pun kena belajar lah. Kalau you all kena pilih tajuk ni kan, kena pilih macam mana. Okay, nombor 4. Do you think the company in this case has already practiced risk management process effectively in general to best practice you might be aware of, in the best practice and particular
sudah SO kita terjemah ni coba beli FB. Dia nak Aduh. paksa ini bila company pun tak. Betul-betul Ha? Sama dia buat betul-betul best practice tak? Dengar sekarang dengar tak? Hello? Dengar? Kita tahu sama okey, terus mana best practice tak? Tengok ni ya betul ada kaitan dengan tu. Betul. Dia cakap, Tapi dia cakap, do you think sama ada dia ada practice ke tak, the best practice tu? Yang nombor 3 tu, atau dia macam ni tu. Kita nombor 1 je ni. Faham. Oh, okey. Faham. Kan suka kan direct. Buang tak kena. Kejap. apa saya keluar dah. Ha? Hello. Dia cakap just describe je. Describe again the case. Briefly. Dengar. Okey. Describe. Tapi dia kata describe again the case briefly tu maksudnya apa? Oh, maknanya kau cerita general lah benda tu. Tak ada kaitan dengan kes lah. Ya, betul. Ni sebenarnya ni tulang belakang dia tau. Yang satu ni tulang belakang dia. Macam cerita preliminary dulu. Apa bla 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 tu. Oh.
So ini satu page je lah. Ya, dengar. Oh. Nombor 4 ni baru apply lah. Oh, makna tu satu muka surat, yang ni satu muka surat, yang satu muka surat. Sebab dia bagi 5 question. Satu question tu satu muka surat. Nampak tak? Kan? Setuju kan? Aduh. Okay. Alright. Okay. Nombor 5 ni, Ni. turbulence. Based on current situation lah. Lepas tu sustain for dia near future. Akan datang. Tapi kan dia cakap sini you could use any information available in the public domain in order to support your thought. Maksudnya Apa? dia tak ada takkanlah tak terikat dengan ISO tu pula Okey lah. Ya. Okey. Betul. Alright lah, setujulah. Sekarang ni kita bagi dulu tugasan. Okey lah. Abang rasa Mira boleh ambil nombor 1 tu. Macam tu. Describe je kan? Boleh Mira? Nombor 1 tu. Describe. Dia satu muka surat je. Tapi kena betul-betul guna 31,2018 lah. ni. Tengok mana-mana you boleh cari yang doktor share tu. Tok nak ambil mana Tok? Kau ambil nombor 3 tu boleh tak? Empat lima aku ambil. 45 aku ambil. Ain bagi nombor 2. Ain nombor 2.
Okay, sekejap. Aku tulis balik. Mira nombor 1, Ain nombor 2, kau nombor 3, 4 dengan 5 kau ambil. Politik lah. Aku setuju politik sebab nampak memang ada isu kat situ. Yap, betul. Okay. Rasa itu saja for today untuk competition. Okay, sekarang aku nak due date. Sabtu boleh due date besok malam. 19 lah. Esok malam. Tujuan aku nak awal ni, aku ingat Nak tengok balik Ain. Oh, Ain. Tapi malam kan. Ain tak ada pagi je. Sebab abang kau boleh nak dapatkan doktor punya pandangan. Kan, hari cuti dia tu, baik kita kacaukan hari kelas susah sikit. Paling lambat jangan lewat setengah lah. Paling pagi pun boleh lah. Pagi tu. Okay. Ingat dia cakap gitu. Okay. Alright. Okay. Mira faham yang nombor 1 tu macam mana nak buat tu? Sebab tak tengok lagi ISO kan. Nanti memang tengok balik. Okay. Kau boleh fokus lah benda tu. Tapi kena ingat satu muka surat saja. Dia cerita ni panjang ni kalau cerita ni. So pandai you lah ayat macam mana you nak buat. Dia actually kalau abang tengok hari tu dia cerita konteks ni. Nombor 1 ni memang banyak konteks dia. Konteks ni cerita dia tentang yang pertama, orang kata apa, pendahuluan dia. Tahu? Mesti interesting. Oh. That's why. That's why itu bagi kau ambil nombor 2. Mira ambil nombor 2 lah. Nombor 2 Mira ambil nombor 2 lah yang berasa pagi. Mira ambil nombor 2. Mira ambil nombor 2, Ain bagi nombor 1. Okey. Ain nombor 1. Okey. Nanti kita bagi tugas, nanti abang WhatsApp dalam grup. Okey. So font ikut yang dia dah bagi. Kita pun sedia maklum font dia Roman 12 point, line spacing 1.5. Cuma kalau nak cantik kita guna margin banyak kita boleh tulis. Margin dia tak kisah, dia tak ada ni. Itu strategi kita lah. Kalau kita nak nampak banyak tulis dia ni. Tak ada, kita baik ambil margin 1. Margin 1 benda nampak banyak lah, kau boleh nampak. Setting dekat margin ni tu nanti dia ada kat layout dia tu. Okay. Okay, selesai. Kau satu page je tu. Aku kena buat 2. Alright. So aku minta esok malam lah korang cuba esok malam. Nanti aku viral dalam WhatsApp lah. Dalam WhatsApp. Okay. That's all lah kita punya discussion ni untuk competition. Okay. Thank you so much. Nanti apa-apa kita update dalam. Thank you Ain. Thank you Mira. Thank you Tok. WhatsApp. Nanti kau share video tu kata Ain nak tengok tu.